Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap murid-murid dalam keadaan sihat dan ceria serta masih bersemangat untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar kata nama khas. Baiklah murid-murid, sebelum itu kita kenali dulu apa itu kata nama. Kata nama ialah perkataan yang menamakan orang, haiwan, benda dan juga tempat. Terdapat 3 jenis kata nama iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Untuk hari ini kita akan fokus kepada kata nama khas sahaja. Baiklah murid-murid, kita lihat pula apa itu kata nama khas. Kata nama khas membawa maksud khusus kepada sesuatu nama orang, benda, binatang dan juga tempat. Kata nama khas, huruf pertamanya mestilah ditulis dengan huruf besar. Ini bermakna jika kata nama khas terdapat 3 patah perkataan, bermakna bagi setiap huruf pertama bagi tiap-tiap perkataan mestilah ditulis dengan huruf besar. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan jenis-jenis kata nama khas. Terdapat 2 jenis kata nama khas iaitu kata nama khas benda hidup dan kata nama khas benda tidak hidup. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apa itu kata nama khas benda hidup. Contoh kata nama khas benda hidup ialah yang mencakupi manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Baiklah, kita lihat yang pertama iaitu Hasan, Rajiv, Jit Wen, Si Tompok, Sang Buaya, Ustazah Baiti, Encik Hafizi dan Dr. Azhar. Baiklah murid-murid, kata nama khas benda hidup mencakupi benda bernyawa. Baiklah, mari kita lihat contoh ayat pula. Lihat ayat yang pertama, Datuk Farhan merupakan pengerusi kelab belia Taman Bahagia. Bagi contoh yang pertama, Datuk Farhan merupakan kata nama khas benda hidup. Contoh yang kedua, kakak mengelap bulu si Tompok setelah memandikannya. Dalam ayat yang kedua iaitu si Tompok, iaitu seekor kucing. Kucing ialah benda bernyawa ataupun benda hidup. Contoh yang ketiga pula, Ustazah Baiti membawa kami ke perpustakaan untuk meminjam buku. Jadi dalam contoh yang ketiga, Ustazah Baiti ialah manusia, iaitu benda hidup. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kata nama khas benda tidak hidup. Kata nama khas benda tidak hidup mencakupi nama kenderaan, nama benda, nama bangunan dan nama program serta aktiviti secara khusus. Baiklah, mari kita lihat contoh kata nama khas benda tidak hidup. Bank negara, zoo negara. Ini adalah contoh bagi kata nama khas benda tidak hidup yang mencakupi nama tempat dan bangunan. Seterusnya, Pro2 Alza iaitu nama kenderaan, Jalur Gemilang nama benda, Perak Darul Rizwan nama tempat, Rakan Sains dan Kejohanan Kapal Layar Piala Monsun iaitu nama aktiviti dan program. Baiklah, mari kita lihat contoh ayat pula. Contoh yang pertama, kami mengadakan ulang kaji berkumpulan di Perpustakaan Negara. Perpustakaan Negara ialah nama tempat benda tidak hidup. Seterusnya, contoh yang kedua, Karina memenangi tempat pertama dalam peraduan yang diadakan dalam majalah Rakan Sains.
rakan sains ialah nama aktiviti. Contoh yang terakhir pula, Adrian menyaksikan kejohanan kapal layar Piala Monsun yang berlangsung di Pulau Duyung. Okey, jadi di sini ada dua, iaitu nama tempat Pulau Duyung dan juga nama program, iaitu kejohanan kapal layar Piala Monsun. Baiklah murid-murid, seterusnya lihat buku teks Bahasa Melayu tahun 4, muka surat 12. Tajuknya ialah Mesyuarat Warga Rimba. Jadi aktiviti hari ini ialah murid-murid perlu menyenaraikan kata nama khas berdasarkan perbualan di bawah. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu lapang, Hadi membaca buku cerita di biliknya. Buku cerita tersebut dipinjam dari perpustakaan sekolahnya. Wahai warga hutan perlindungan idaman, terima kasih kerana berhimpun pada pagi ini. Mengapakah penghulu unggas memanggil kami berhimpun di sini? Saya memanggil semua penghuni hutan ini untuk menyambut sahabat kita yang bermigrasi dari utara Asia dan Eropah. Kita perlu membahagikan tugasan. Baiklah, saya mencadangkan sang kancil membuat gegantung bagi mengalu-alukan ketibaan sahabat kita. Saya setuju. Saya mencadangkan Pak Belang menjaga keselamatan kawasan ini. Sang Merak pula membuat persembahan. Saya akan ke Kuala Gula untuk memberitahu rakan-rakan kita di sana agar membuat persiapan yang sama. Terima kasih semua. Saya berharap agar masyarakat kita hidup dengan harmoni. Baiklah murid-murid. Setelah kita baca, sekarang mari kita senaraikan kata nama khas yang terdapat dalam perbualan ini. Kita lihat yang pertama. Hutan Perlindungan Idaman. Ini adalah nama tempat. Okey, seterusnya kita lihat penghulu unggas. Huruf besar P dan huruf U. Okey. Asia, nama tempat. Eropah juga nama tempat. Sang kancil. Ini adalah kata nama khas merujuk kepada haiwan. Kemudian Pak Belang juga sama. Sang Merak juga merujuk kepada kata nama khas bagi haiwan. Dan yang terakhir, Kuala Gula merujuk kepada nama tempat. Baiklah murid-murid, sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Ustazah harap murid-murid dapat menyelesaikan tugasan yang Ustazah berikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.